Saya jawab terus saya. Jadi tentu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala bila Dia menjemput kepada para malaikat, pada waktu itu bumi ini tak ada makhluk, tak ada manusia, makhluk lain ada, binatang ada, pokok ada, manusia tak ada. Lalu Allah Ta'ala istihar, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan di muka bumi khalifah, jadi ketua, jadi pemimpin di muka bumi, di mana Allah Ta'ala nak latih manusia sebagai khalifah. Waktu itu manusia duduk dalam syurga, Nabi Adam AS dan isterinya Hawa. Dan oleh kerana manusia ni makhluk yang Allah jadikan ada jasad, ada roh, ada hawa nafsu. Sifat-sifat ni ada pada malaikat, ada pada binatang, pada haiwan. Allah Ta'ala gabung dua tu. Sifat malaikat ada, sifat binatang ada. Maka Allah jadikan manusia ni, dia gabungan dua sifat. Sifat malaikat ada, sifat binatang pun ada. Sebab tu bila Allah Ta'ala nak jadikan istihar, nak jadikan manusia sebagai khalifah, malaikat-malaikat ni tanya, pasal apa Allah latih manusia, tidak latih malaikat? Qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah kamu nak jadikan ya Allah manusia sebagai khalifah, mereka yang yufsidu fiha, mereka yang suka buat kerosakan di muka bumi, wa yasfiku ad-dima, dan suka balah, suka menumpahkan darah, perang tak berhenti, dunia tak berhenti pula, bunuh sana, bunuh sini. Cuma Nabi kata akhir zaman kamu tengok peperangan ni biasa. Setiap masa kita sini pun peperangan, bunuh, bunuh, berkelahi. Wa yasfiku ad-dima, suka menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami para malaikat Allah Ta'ala ni sentiasa bertasbih kepada ya Allah, sentiasa puji dan sentiasa membersihkan, mensucikan ya Allah. Pasal apa tak latih malaikat? Dari segi logiknya, latih malaikat lah jadi khalifah. Malaikat ni dia bukan buat jahat, dia bukan keluar kerosakan, dia buat benda baik semua, dia tak pernah buat jahat. Pasal apa tak latih malaikat? Malaikat tanya Allah Ta'ala, bukan bantah, tanya nak tahu. Kadang-kadang ada orang tanya ni bukan dia nak bantah, dia nak tahu. Pasal apa ambil orang ni, pasal apa latih orang ni, pasal apa pilih orang ni, pasal apa tak pilih orang ni, nak tahu. Nabi Ibrahim tanya Allah, bukan dia bantah. Kaifatu hidup, macam mana kamu hidupkan benda mati? Dia tanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya Ibrahim, qala awalam tu'min, kamu tak beriman ke Ibrahim? Kamu tak beriman kan? Qala bala, aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk tenang hati. Kadang-kadang orang tanya ni bukan nak bantah. Kita jangan cepat marah kalau orang tanya. Ni tak kuat iman ni tanya semua ni. Kau lompat dah, kau belah sana, cepat kita hukum dia. Kadang-kadang dia tanya tu nak tahu ya, untuk tenang fikiran dia, nak tenang hati dia, tenang jiwa dia. Malaikat tanya Allah Ta'ala, tenang, pasal apa Allah tak pilih malaikat, Allah pilih manusia? Allah jawab sepatah. Allah jawab sepatah pada malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamu, aku tahu benda kamu tak tahu. Allah tak jawab, Allah tak beritahu malaikat pasal apa dia pilih manusia. Cuma Allah beritahu, aku tahu apa yang kamu tak tahu.
Ialah semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Lepas ayat tu ayat وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ. Lalu Allah Ta'ala mengajar Nabi Adam AS, mengajar manusia asma' kullaha, nama-nama benda semua sekali. Hingga ulama tafsir kata semua benda tu ada nama. Tak ada satu makhluk atau bumi tak ada nama, mesti ada nama. Walaupun benda baru, mesti ada nama. Coronavirus, COVID-19 ada nama. Padahal sebelum ni tak ada nama. Nama apa tak ada. Kerana dia ada nama, keluar ada nama. Dan nama-nama tu Allah Ta'ala ajar pada Adam AS semua benda. Lalu Allah tanya malaikat, apa benda kamu tahu? Malaikat semua berapa nama yang dia tahu dan ilmu dia, Arasy Allah, kursi, kekuasaan Allah Ta'ala, para malaikat, syurga, neraka, itulah yang dia tahu. Tapi dia tanya Adam AS, Adam menjawab satu. Barulah malaikat kata beliau, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci kau ya Allah, kami ni tak ada ilmu melainkan apa yang kau ajar kepada kami. Rupanya Allah latih manusia sebagai khalifah kerana ilmu yang ada pada manusia. Manusia dapat ilmu, dia boleh proses ilmu, dia boleh hajar ilmu pada orang lain. Yang ni tak ada pada binatang, tak ada pada makhluk lain. Mereka boleh tak mengajar ilmu pada orang lain? Tak boleh. Mereka tak boleh. Sebab mereka berada anak. Dia tidak berada nak ajar siapa. Nak ajar malaikat-malaikat. Sebab mereka tahu belakang. Tapi kena ada warisan, kena diwarisi manusia. Binatang kita boleh ajar dia reti. Tapi dia tak boleh ajar anak dia. Kita ajar baru. Tak. Bukannya seperti dia. Tapi dia boleh ajar anak-anak dia misalnya. Kita boleh ajar gajah duduk, gajah duduk dalam gajah sarkas, jalan kaki dua, di atas kursi, boleh ajar. Tapi gajah boleh tak ajar anak dia tak boleh. Kalau ada kata manusia beza haiwan, kan manusia ada akal, manusia binatang tak ada akal, tak betul. Dulu waktu saya sekolah dulu kita Pak Po manusia, dia kata manusia ni ada akal, binatang tak ada akal. Tak betul pun. Binatang ada akal. Lalu ni disahkan binatang ada akal. Sebab tu kita boleh hajar dia kata ada akal. Macam ada anjing di tepi traffic light, dia tengok mewah, tak lihat dia. Saat hijau lihat dia. Siapa ajar dia? Mana dia ada akal. Kata ada akal, dia terjun koksi. Ada akal, tapi akal sesuai dia. Sesuai untuk binatang. Penyu. Hebat akal penyu ni. Dia beranak di katalah rata-rata, dia telur situ. Bila dia menetap, siapa ajar dia tubik kata. Allah Ta'ala ilhamkan ke dia. Allah ilham Allah Ta'ala kepada semua hidup dia. Tuhan ilhamkan dia. Macam Allah ilhamkan pada Maryam bila dia beranak, Allah ilhamkan dia kocok pohon kurma tu. Lalu gugulah otak. Allah ilhamkan dia. Manusia pun ada ilham, kita ilham. Allah sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada ilham durhaka, ada ilham taqwa. Bila dia keluar penyu tadi naik atas pasir, siapa ilham ke dia lari ke laut? Apa tak naik ke darat? Ada binatang naik ke darat, umpama kuah-kuah, dia lari ke laut. Siapa ilham ke dia? Dia masuk laut, dia berenang, bertahun-tahun dia berenang. Jumpa pasangan dia di India. Penyu jantan jumpa sana, nikah sana, untuk koti sana. Tapi bila nak telau, dia balik ke atas band. Dia ingat jalan dia berat, jalan dia tubing itu. Kuat ingatan penyu tu. 7 tahun, 5 tahun dia tinggal patah penyu, patah atas band. Bila sampai masa telau, dia akan balik mula ke atas.
kuat ingatan dia. Tapi dia tak pernah nampak Quran. Tuhan ilham ke dia sekadar tu je, ilmu dia. Sebab tu manusia diangkat darjah oleh Allah dua perkara je. Pertama kan iman, yang kedua kan ilmu. Ni Allah angkatlah manusia angkat, kita sakira lah. Manusia angkat darjah sebab dia orang kaya, sebab dia pakai besar, sebab dia handsome, sebab dia kuat topik, macam-macam lah manusia ni. Dah. Tapi Allah Ta'ala angkat darjat manusia dua kali. Pertama kan iman, yang kedua kan ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin. Allah akan angkat darjat orang beriman di kalangan kamu. Kerana kita beriman, Allah angkat darjat kita. Alhamdulillah. Yang kedua, kerana kita ada ilmu. Maka kali itu terus kelihatan. Nabi yang selalu beri amaran awal-awal. Bila kita jadi seorang Allah, beriman dengan Allah Ta'ala, Islam ni dia ikat-ikat, simpulan aqidah, simpulan ibadah, simpulan maya, simpulan kosong. Setiap benda tu disimpul. Allah ibaratkan tali. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, diibaratkan sebagai tali. Simpulan, ada simpulan akidah. Bila simpul, jangan buka, nanti terbungkai akidah. Dan Nabi sebut dalam hadis, la yaqudna qur'an Islam urwatan. Kata Nabi, simpulan Islam ni akan terbuka satu demi satu. Simpulan Islam ni akan terbuka satu demi satu, terbuka satu. Wa kullaman taqadat urwatun tasabbasan nasu billati taliha. Bila satu simpulan Islam terbuka, manusia orang Islam tidak nak kemah tak terbuka. Kita sepatut bila skru tu longgar, kita kemah balik. Longgar, kita kemah balik. Kalau kita lock, dia cabut, dia akan terbuka, dia akan tertanggal. Kita nampak goyang kipas, nyonyet goyang. Maka kita pun kemah balik skru supaya dia tidak goyang balik. Islam ni begitu, kata Nabi. Bila kita nampak ikatan Islam longgar, kita kena kemah balik. Tapi kata Nabi, manusia tidak macam tu. Kullaman taqadat awala, bila satu simpulan terbungkai, tasabbasan nas billati taliha. Manusia tak tengok tak kemah yang terbungkai, tapi dia tengok yang lain, dia pegang yang lain pula, pegang yang lain. Jadi satu terbungkai. Saya ingat waktu Mesir naik taksi. Taksi Mesir ni Allah belajar Mesir tahu perangai Rebah Mesir. Siapa yang boleh buat kereta Mesir, dia boleh buat kereta seluruh dunia. Dua lorong tu, dia mari 4 lorong dia buat. Kaki je lagi. Kereta Mesir ni brake ada tak apa, jangan tak ada horn. Horn tu lebih putih pada brake. Terus jalan tiba-tiba pancing tayar pancing, bocor. Kebetulan bocor tu pula tempat saya duduk naik 3 orang duduk belakang, bocor tayar. Dia pun rewat untuk parkir tepi berhenti nak tukar tayar. Kita di Malaysia, bila tayar kereta pancing bocor, penumpang turunlah kita. Orang Melayu ni hormat dia turun. Arab tak boleh turun. Tak boleh turun. Dia nak jet, kita di atas. Dia nak jet, pak kita duduk. Alah, Arab banget. Baiklah jadi Melayu tak boleh. Saya pun turun juga lah. Tak nak sabar dia nak jet bawa kita duduk atas kan. Kita turun dia jet. Ambil tayar baru pasang. Saya tengok ada 3 skru tayar tu sepatut 4. Ada 3. Saya kata mana satu lagi skru?
Dia kata apa, ada 3 lagi. Maknanya dia tahu dah tayar seteru tu tak ada sah. Tapi dia tak peduli. Sepatut bila tak ada sah, kita pergi kedai, gantilah sah lagi kemah. Ini hadis Nabi ni. Nabi kata ingat, Islam ni akan terbuka satu-satu. Bila tanggal 1, orang tak peduli nak kemah balik. Tapi dia tengok, tak apa ada 3 lagi. Cabut sah lagi, tak apa ada 2 lagi. Nabi kata, awaluhunna naqdul hukmu wa akhiruhunna as-salah. Mula-mula cabut ialah hukum Allah Ta'ala. Simpulan mula-mula tercabut pada Islam, hukum Allah. Mana negara yang laksana hukum Allah? Saudi undang-undang Islam. Tapi sebagaimana biasa tempat-tempat lain, dalam sejarah Islam yang panjang, ada negara tu mengamalkan undang-undang Islam untuk rakyat, bukan untuk pemimpin. Pemimpin tak kena hukum, rakyat kena. Jatuh khalifah Islam dulu kerana pemimpin mewah melampau, buat maksiat, minum arak, zina, tak peduli rakyat. Bila tak ada duit, naikkan cukai pada rakyat. Bila tak ada piti, kenakan cukai. Rakyat jadi terbeban dengan hidup. Pemimpin hidup memang. Kalau kita pergi Istana Hamra tu, Allah comel Allah. Kita masuk, saya masuk tengok dinding, terti punya comel ayat Quran di Bukit Halu. Semua kali dinding, siling dia, tiang dia, semua okey dengan ayat Quran. Halu. Masya Allah. Berapa bilion, berapa juta. Dia ada 2 tamadun. Satu, kekal yang kita tengok tadi. Ada yang di atas kezaliman pada rakyat. Di Mesir ada piramid. Berapa ribu mati di piramid. Ambilkan piramid itu. Beribu Bani Israel mati. Kita pergi ke China, ada tembok China. Berapa ribu mati nak pegang tembok China. Ini kan juga menara Babylon dan sebagainya. Ada yang dibina dengan menghabiskan dana rakyat. Ini banyak sejarah istana-istana. 2 kerajaan Islam dan bukan Islam. 2 untung. Kerajaan Islam pun tumbang, Abbasiyah tumbang, Osmaniyah pun tumbang, kerajaan Melaka, Empire Melaka tumbang. Negara Islam, wilayah Islam tumbang. Kerajaan mereka Islam. Yang bukan Islam tu kaki tumbang. Banyak. Dulu satu wilayah besar tumbang juga. Jerman satu masa, Great Britain satu masa itu, Rusia, Republik Rusia habis tumbang. Negara-negara merdeka semua. Maknanya dua-dua untung. Cuma beza, untung tu beza. Untungnya tamadun bukan Islam, kan lemahnya dasar yang dibawa negara tu. Dasar tu boleh bertahan sebab dasar manusia. Bila manusia cipta peraturan tu lemah sebab daripada akal manusia. Ada pun Islam dan ada pada Allah. Habis kenapa tu mana pun? Kerana orang Islam tak ikut ajaran Islam. Tinggal Islam. Bila tinggal Islam, kita akan berdepan dengan kerosakan, kacau. Sebab tu sini marilah perintah untuk jaga agama. Agama kena jaga, kebun kita kena jaga, kereta kita kena jaga, iman kita pun kena jaga. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah, kata Nabi. Perbaharui iman. Iman kita kena bagus semua, Macam mana cara nak berbaharui iman? Nabi kata ucaplah la ilaha illallah. Setiap kali kita ucap la ilaha illallah, kita membaharui iman kita. Islam kena ada orang jaga. Sebab musuh banyak. Musuh seboleh mungkin dia tak nak tengok Islam. Apa masalahnya? Apa masalah sampai negara kita boleh terima peraturan undang-undang
Dulu asal negara kita negara Islam semua sekali, seluruh Malaysia ni, semua tanah Melayu negara Islam. Terengganu negara Islam 100%. Selangor, Kedah, Pahang semua sekali dilaksanakan negara Islam ratus tahun. Tetapi bila penjajah mari, dia menguasai negara, dipecah dua, dia bagi dua. Dia bagi dua ni lah hujung yang kita orang Melayu sebut sekularisme. Asingkan agama duduk satu pihak, budaya bukan agama duduk pihak yang lain. Maka jadi dua, kita dualisme dia panggil, dualisme. Sekolah, ada sekolah agama, ada sekolah bukan agama. Pemimpin kampung, ada tu imam, ada ketua kampung, ketua apa. Daerah ada qadhi yang jaga agama, ada DO yang jaga agama. Negeri ada mufti besar yang jaga pentadbiran, ada mufti yang jaga agama. Dua. Mahkamah, ada mahkamah syariat, ada mahkamah sivil. Siapa yang buat kerja ni? Orang putih, penjaga. Akhirnya nilai kita dua, nilai agama ke nilai bukan agama. Baru ni bila puasa mari, kita bantah dalam parlimen. Menteri kata kepada dia, siapa nak pergi, pergilah. Siapa tak nak pergi, tak payah pergi. Pemimpin bukan kerja macam tu. Tanggungjawab pemimpin ialah pastikan benda tak molek. Jangan beri ayat pilih benda tak molek, benda yang bosarkan moral. Kita pemimpin bertanggungjawab untuk atur manusia ni. Kalau bagi kebebasan, hancur dunia. Contohnya, kita beri kebebasan nak pakai kain, kau tak boleh pakai. Terpulang pada tuan-tuan itu email nak pakai. Tak apa, tak bilang tak boleh pakai. Tak ada apa. Kena ada panduan manusia, kena ada peraturan. Hidup ni kena ada peraturan. Satu hari bila tu ayat Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, ayat itu Nabi panggil sahabat-sahabat dekat-dekat. Nabi kata, apa sikit. Maka sahabat pun duduk kat Nabi. Nabi ambil satu gati kayu, Nabi buat satu garisan, Nabi garis atas tanah tu, straight garis. Sampai-sampai Nabi garis ni, Nabi kata wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, ni jalanku yang lurus, straight Nabi garis. Inilah jalanku yang lurus. Islam ni bukan bengkak-bengkok. Nak faham mudah. Gapo yang tak faham Islam? Islam mudah. Inna hazzadin yusrun wa lam yusaddatin ahadun illa ghalaba. Kata Nabi, Islam mudah. Berakidah Allah Maha Esa, tak serupa makhluk, tak ada anak, tidak peranakan. Senang. Isa Rasulullah. Mana boleh lahir tak ada ayah? Nabi Adam tak ada ayah, tak ada mak. Nabi Isa sekadar tak ada ayah mak ada. Ada lebih hebat daripada Nabi Isa AS dalam kejadian? Ada. Tak ada ayah, tak ada mak. Hidup. Siapa dia? Banyak. Anda tongkat Nabi Musa AS. Kayu boleh jadi ular, hidup ular. Lagi hebat. Ular pegang jadi kayu ular, capok jadi ular. Lagi hebat. Unta Nabi Saleh keluar dari batu, tubi unta daripada batu. Lagi pelik. Mak tak ada, ayah tak ada, mak hidup, dia makan apa semua. Dia melihat unta tu, Bani Israel jahat. Dia melihat unta tu, dia pakai jamu unta tu, mana makan. Jadi oleh kerana itu Nabi kata, ni jalan pula lurus, patahnya bukan ikut jalan. Sebab tu bila kita mengajar, kita minta doa pada Allah Ta'ala, ihdinas sirata al-mustaqim. Ya Allah, tunjuk pada aku jalan betul ni. Mana so betul? Ini muslim nak mudi. Orang ni kata dia betul, orang ni kata dia betul. Mana so betul? Orang Kristian kata dia betul, Hindu kata dia betul, Islam kata dia betul. Mana so betul? Takkan semua betul. Betul ni soalnya satu. Mana satu yang betul? Allah Ta'ala bagi pada kita akal, mu fikir. Guna tak fikir,
Nak tahu mana betul mana salah, fikir. Lalu manusia fikir guna otak dia. Tapi akal manusia tidak semua boleh fikir. Ada benda akal tak boleh nak fikir. Ya. Umpamanya, tak semua benda kita nampak. Akal boleh fikir benda yang nampak, boleh buat kajian. Tapi di sana ada benda yang kita tak nampak. Ya. Lalu Allah tahu akal manusia, sebab Tuhan yang buat manusia, dia tahu kelemahan akal manusia. Lalu Allah hantar Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Semua agama percaya ada Rasul-Rasul. Apa tujuan Allah hantar Rasul? Kan manusia ada akal, ada kudrat, ada iradah, dia nak buat apa semua dah ada. Ada akal fikiran, boleh kongsi pengalaman orang tua-tua. Allah hantar Nabi. Apa tujuan Allah hantar Nabi? Allamal insan ma lam ya'lam. Untuk mengajar benda manusia tak tahu. Kalau tak ada Nabi, manusia tak tahu. Apa Nabi tahu? Kan Nabi manusia. Karena Nabi dapat wahyu pada Allah Ta'ala. Nabi pun tak tahu. Nabi semua tahu. Nabi tak tahu semua. Dia makhluk. Nabi yang makhluk, bukan Tuhan. Nabi tak tahu. Takkan Nabi tak tahu? Tak tahu. Tak tahu. Contoh, kenapa Nabi tak tahu? Bila kiamat, Nabi tak tahu. Jibril menjumpa Nabi. Mata sah. Jibril kata Nabi, ya Muhammad, bila kiamat? Apa kata Nabi? Al-mas'ulu anha bi'alu minas sabi. Orang tanya, dia tahu daripada orang kena tanya. Jibril beritahu pada dia bila kiamat. Yas'aluna, dalam Quran kan banyak yas'alunaka, yas'alunaka, yas'alunaka. Orang mari tanya Nabi, tapi Nabi tak jawab. Allah tu jawab. Yas'alunaka anir ruh. Ya Muhammad, ruh ni kamu ni ruh. Nabi tak ada jawab. Nabi tak tahu. Allah tahu jawapan. Qulir ruh min amri rabbi. Ruh ni urusan Allah. Yas'alunaka anil mahyi. Mereka mari tanya Muhammad tentang dalam wahid. Wahid. Apa dia dah wahid ni aku mana? Allah hebat. Imam Malik ni satu hari solat tiga. Nak tanya satu soalan tapi dia malu. Dia malu pada Imam Malik tanya, nak tanya masalah dengan Imam Malik, tapi dia malu tanya. Cuma dia hantar dua ekor. Ya. Satu ekor merah, satu lagi ekor kuning. Kita dah dianggap bagi. Apa masalahnya? Dia bagi dua ekor. Rupanya dia tanya balik tentang wahid. Bilakah wanita itu dikatakan suci? Oh sorry, dia bagi satu ekor, tapi satu lagi dia belah ekor, separuh. Sama ada bila tukar merah menjadi putih betul ataupun jadi kuning. Tapi Imam Malik jawab dengan ekor juga. Bila suci itu maknanya tak ada kesan-kesan dalam hidup Allah dikatakan suci. Ini sejarah. Tak apalah, maknanya Nabi tak semua tahu. Sebab tu Allah hantar Nabi untuk apa? Mengajar benda manusia tak tahu. Kalau tak ada Nabi, kita tak tahu bila kiamat apa berlaku lepas kita mati. Dalam kubur ada pahala, ada dosa, ada syukur, ada malaikat tulis. Semua ni akal tak boleh fikir. Termasuklah benda yang besar yang kita nak buat. Allah Ta'ala tak pernah biar manusia. Allah Ta'ala ni dia takkan biar manusia buat diri, pilih diri, ikut akalmu, ikut suka hati muda. Allah Ta'ala akan pandu manusia. Dia pandu manusia. Termasuklah bila kita nak pilih pemimpin, lok kita ke pilih. Allah Ta'ala tidak biar manusia ikut suka hati dia pilih. Sebab tu Barat siapa jadi wakil rakyat, apa dia pemimpin, apa syarat dia? Cukup umur 18 tahun, kita boleh mudik, tak ada jenayah,
tak ada kira rasuah, tidak bankrupt, tidak gila, ya, boleh tadi. Tapi dari Islam tak boleh. Islam tambah lagi syarat, tidak fasik. Pemimpin itu bukan seorang yang fasik. Kalau dia fasik, dia tak layak memimpin. Pimpin diri dia boleh, dia nak pimpin orang lain tak. Dan seorang yang tak ada kemampuan tak boleh ikut. Ada tahu lagi seorang sahabat Nabi nama Abu Zar. Abu Zar radhiyallahu anhu. Abu Zar ni kita baca sejarah yang hebatlah sahabat Nabi yang sangat hebat. Allahumma Abu Zar ni kalau berapa ibadah itu Masya Allah sangat hebat. Penuh pesan kalau takut dengan Allah. Satu hari ada jawatan kosong dapat Nabi. Yang beritahu sama sahabat siapa-siapa yang berminat boleh maju ke Nabi. Jawatan zaman Nabi ini gaji tak ada. Tak ada allowance, tak ada gaji. Peperang zaman Nabi tak ada allowance. Ini perang ni bawa pedang sendiri, bawa makanan sendiri. Ini perang fisabilillah. Sistem gaji ini bermula zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Zaman Sayyidina Umar tak ada gaji. Zaman Sayyidina Umar, bila orang lantik Sayyidina Umar jadi khalifah, Umar ini niaga, dia berniaga. Tapi berniaga tidak macam Osman. Sayyidina Osman berniaga besar, Sayyidina Umar berniaga kecil-kecil. Dia pergi jual. Bila Sayyidina Abu Bakar wafat, lalu orang lantik Sayyidina Umar jadi khalifah. Nanti khalifah dia sedikit nego, dia buka barang di pasar tani, pasar mata kita nego, buka dan tunggu. Lalu sahabat-sahabat tengok khalifah dia jual buah pisang, buat kita jual kepuk. Khalifah dia nego. Orang beritahu Sayyidina Ali, yang Ali aku nampak rumah pergi jual. Dia kata mana boleh? Dia khalifah. Maka dia tahu saya rumah yang rumah. Kamu tak boleh niaga dah. Kamu khalifah. Orang ramai nak tanya masalah apa semua. Kata Umar, kalau aku tak niaga, siapa nak makan aku? Siapa nak tanggung isteri aku? Oh betul juga. Gini lah. Mesyuarat. Mesyuarat setujulah Umar dibayar gaji. Daripada mana? Daripada Umar. Ambil duit kebenaran negara, bayar gaji pada semua. Tapi syarat dia tak boleh nego. Kalau ni kata iman nego, kita pakai pergi beli. Tak. Potong lagi, tu nak pergi nego, kita pergi beli. Tu pergi beli minum kedap, kita makan belanja dia. Mana boleh tak boleh. Lalu semua dia bayar gaji. Tetapi nak bayar gaji banyak mana tak tahu. Nak start sikit gaji tu berapa? Masing-masing tanya, bayar berapa pada semua? Tanya semua. Kalau dia niaga banyak mana dapat? Sehari-hari banyak mana dapat hasil perniagaan? Banyak tu kita bayar. Umar pun tahu. Maka dia ambil gaji sebagaimana pendapatan kalau dia niaga. Tak apalah nak sebutnya ada sistem. Islam mari dengan sistem. Hatta kita nak pilih pemimpin, Tuhan tak biar kita. Allah Ta'ala sebut allazina in makkannahum fil ardh. Cerita dia tak biar. Cerita Abu Zar. Abu Zar ni mari jumpa Nabi, minta dia akan kosong Nabi ni. Nabi tengok dia. Apa kata Nabi? Ya Abu Zar, innaka dha'ifun. Ya Abu Zar, munilmu wa innaha amanatun. Sedangkan jawatan ini satu amanah Allah. Amanah ni kena pegang orang yang kuat, yang boleh. Jawatan yang amanah Allah. Wa innaha yawmal qiyamati isyun wa nadam. Di akhirat esok wa besar. Manusia akan menyesal dengan apa yang dipegang jawatan itu. Dan dia akan bercita. Hadis ni tuan-tuan, kalau kita baca hadis ni, maka tersejak syaitan ni, maka tersedia jawatan. Sebab Nabi kata, jawatan akan menyusahkan kamu di akhirat, akan menyebabkan kamu duka cita. Jadi memang kita tidak akan, bila ada kosong kena isi.
Dia ada satu kekosongan jawatan, kena isi. Kalau orang soleh terisi, orang fasik akan isi. Kalau orang mukmin tak isi, orang kafir akan isi. Kalau kita pakai tosir belakang, maka orang fasik akan isi, orang kafir akan isi. Bila orang tak beriman akan isi, jangan duka cita lah kalau dia benda-benda bercakap pun pasal. Sebab kita pilih dia. Dia tak boleh. Tak boleh. Tak boleh biar. Kerana bumi ni Allah Ta'ala wariskan kepada hamba Allah yang soleh. Bumi bukan bagi orang yang durhaka. Bumi Allah tak bagi kepada orang kafir. Inna arda yarisuha ibadiyas salihin. Bumi ni kata Allah kami wariskan kepada hamba kami yang soleh. Dunia ni untuk orang soleh. Tapi kalau orang soleh tak pimpin, orang fasik akan pimpin. Bila orang mukmin, orang Islam tak terlibat politik, maka dia akan dia akan dirosakkan oleh ahli politik. Sebab tu politik, suka ke tak suka, mesti terlibat. Jangan ada orang kata tak boleh, politik ni kotor, politik tak betul. Sebab tu Nabi Muhammad SAW, dia pemimpin. Dia bukan rasul saja. Ada nabi-nabi jadi rasul, ada nabi-nabi jadi rasul, jadi raja, jadi pemimpin. Tapi tidak semua rasul-rasul jadi pemimpin. Nabi Daud AS, dia rasul, dia pemimpin, dia raja. Nabi Sulaiman, dia nabi, dia rasul, dia jadi raja. Nabi Syuaib, dia tidak pemimpin, dia rasul, dia nabi, tapi dia bukan pemimpin. Nabi Muhammad 13 tahun Makkah, dia rasul, dia nabi, tapi dia bukan pemimpin. Bila dia memimpin hijrah ke Madinah, dia rasul, dia nabi, dia ketua negara, dia pemimpin. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi yang jadi syurga oleh Allah, sahabat Sayyidina Umar, Osman, Ali, Talha, Zubair, semua ni hadis 10 orang, semua ahli politik. Cuma barat dia bila jajah negara orang Islam, dia kata politik itu kotor. Kerana pertembungan dalam agama dia di Eropah. Di Eropah lahir sekularisme hasil bertembung dengan golongan agama. Dia bukan dari Islam, tak ada kena mengenal dengan orang Islam. Masa tu pemimpin pemerintah menggunakan kuasa agama. Macam Yahudi yang ini, Yahudi yang ini dia bertindak tu atas panduan agama, rahib-rahib dia. Bunuh orang Islam tak salah, tidak berdosa. Bahkan siapa-siapa yang ada dosa besar, bunuh 40 orang Islam, diampun dosa oleh Tuhan. Sebab tu dia bunuh orang Islam, dia tembak dia tak rasa bersalah. Pasal apa? Bahayanya bila sesuatu perkara dia letak atas nama agama. Apa? Sebab tu kalau tengok, sebab tu Islam pandu. Illa man akhaza bihaqqiha. Mereka kata Nabi Abu Zar, mereka kamu ambil memang kamu layak. Kita pilih. Sebelum tak calon pilih. Bukan tengok calon je, tengok keluarga dia, mana bini dia macam mana, isteri dia macam mana, keluarga dia macam mana. Saya dalam majlis syura, kita pun nak tolak senarai calon. Dia ada potensi menang, tapi tolak bukan kerana faktor dia, faktor keluarga dia. Dia tak layak kerana keluarga dia. Isteri dia tak pakai tudung. Dia bukan orang bersinilah. Isteri tak tudung dari sejalan nak calon buat. Isteri tak tudung. Ataupun untuk lelaki pakai tudung tak ada juga. Lelaki dia pakai tudung tak ada juga. Waktu berdoa apa. Kita pilih. Lepas kita pilih, kita letak. Allah Ta'ala sebut dia mesti ada 5 sifat. Zinat bakar apa masalah dia nak jaga maya. Pemimpin mesti jaga maya. Kalau tak maya, tak layak dia pimpin. Jaga maya. Bukan bila senem maya, bila sibuk kita maya. Dia mesti orang yang akal masalah orang yang jaga dirikan maya. Jaga hubungan Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang keluar zakat. Jaga hubungan manusia. Yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf. Bila ada kuasa, dia kena suruh orang melakukan kebaikan. Dan yang keempat, kena cegah munkar. Pemimpin kuasa ada, kena cegah. Kita
kita bantah. Ini panggilnya ada tanding alternatif ni memang ini. Tanding alternatif bagi Malaysia. Ya. Kita bantah dalam hal ini. Ya. Nabi kata bahawa minkum munkar fal yughayyiru bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika siapa-siapa yang tengok kemungkaran marra minkum ra'a bimana nazara atau alima, dia tahu, dia beritahu, kita cegah. Ada kuasa, cegah dengan kuasa, dengan tangan kuasa kita cegah. Kita betulkan mana-mana tak betul. Bukan mudah. Mudah sebati ni kita nak ubah bukan mudah. Agak jadi sebati zaman jahiliah. Bila Islam hari, Islam tidak harap teruk, harap sikit-sikit pekat, 3 pekat. Nak boleh harapkan bukan mudah. Benda dah sebati dalam fikiran, maka kita ada kaedah dia. Macam kita tutup judi dengan bukan kita menang hari ni, esok tu tutup dia. Ya. Kita ada peringkat marhalah peringkat supaya dia tidak melenting. Bila taki minyak kering air, jangan buang lalu air, bunuh kaki, dia geling lagi. Kita didik, kita beritahu, panggil pemimpin agama, tanya dari Kristian, ada benar judi? Kata panggil, tak ada, tak boleh. Kita panggil orang Cina dengan bukan Buddha, dan Buddha boleh tak berjudi? Dia kata tak ada, bukan tak benar. Kita panggil Hindu, tanya sami-sami Hindu, dan orang Hindu benar ke perjudian? Tak boleh. Okey, ya, kita panggil semua agama kita tak ada, tak boleh judi. Tapi judi dah berpuluh tahun, 100 tahun. Macam mana buat? Gini, pertama, jangan keluar lesen. Lesen ni orang lain kerja, pusat keluar. Cuma lesen tu dia boleh keluar, tapi tempat kita jaga. Kerajaan negeri ada premis. Premis buat kita. Okey, pertama, jangan bagi premis. Hak baru tak ada. Kalau ada lama 200 tu jangan. Jangan bagi hak baru. Satu jam. Yang kedua, mana-mana yang mati, kita jangan korban. Lesen dia mati bulan 10, tak apa pula. Bulan 1. Bulan 12, ada 3 lagi lesen mati. 3 lagi, tahu. Lama-lama ada so lesen tu 2 tahun akan mati. Tunggu. Lama-lama mati. Tak ada satu. Ini proses. Alhamdulillah. Lepas tu, yang kita faham tu, kita faham tu. Atau judi online, lagi. Tak ada dah judi kerana, tapi online beribu orang judi boleh jadi. Nak cegah ke mana? Kita lesen, ada lesen dia online. Yang ni kena tahu. Ya, setiap benda hasil haram jangan seru mudah. Ya. Mana-mana sumber haram ni jangan rasa tak apalah. Nabi kata wala yujabannaka mruh, hadis mana? Jangan kamu rasa takjub pada seorang yang kaya raya sekali ni hasil pada yang haram. Kalau dia sedekah, Allah tak terima sedekah dia. Kalau dia belanja, haram perbelanjaan dia. Kalau dia mati, anak dia bunuh, bertambah azab dalam kubur dia. Tak boleh apa. Tapi kena didik, tarbiyah. Jadi itulah yang kita nak supaya jalan ni kita jaga. Gak musuh akan cuba. Musuh dia pakak iblis, dia pakak syaitan, dia pakak hawa nafsu, dia pakak orang kafir yang tak suka Islam, dia pakak ramai-ramai. Innal ladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'dhin. Allah tak sebut orang kafir ni sebahagian dia akan pakak sama bagi lain. Campur pula hawa nafsu. Baru ni konflik buat puasa. Berapa lama? 75,000. Maknanya orang suka kita tengok. Ya. Ini nak terjadi kan ujung bulan orang. Mana pula? Maknanya tugas kita besar. Hijau kita besar. Pertama, tanggungjawab berterusan kena sama-sama ialah tarbiyah didik masyarakat. Biar rasa berdosa dengan dosa. Biar rasa bersalah dengan dosa. Ya. Tapi manusia sentiasa kena ada. Ada perkara kena kuat kuasa dengan undang-undang. Sebab tu tadi dia cuba pergi cabar undang-undang Islam. Ya. Nak keluar undang-undang Islam. Ya. Kalau di mahkamah tolak keputusan tanggung.
Bila nak urusan, wallahu a'lam. Tapi 20 enakmen yang dicabar ni, mana apa dia kata? Kadang-kadang dia kata mahkamah sivil dah ada kesalahan tu, maka kena pakai mahkamah sivil, tak boleh pakai mahkamah syariah. Sebab bila ada dua kesalahan, mahkamah sivil mengatasi mahkamah syariah. Kalau batal 20 ni, tak ada apa. Dewan Negeri tak boleh faham, tak boleh bincang undang-undang yang ada kesalahan. Padahal Islam mari dulu. Dalam Islam ada undang jenayah yang melibatkan jenayah seperti qisas ataupun hudud, ataupun mal dalam harta. Ada undang-undang melibatkan keluarga, ada undang melibatkan pribadi. Islam kan kita timur seluruhnya. Jadi oleh kerana itu mau tak mau 3 perkara sebagai contoh. Yang pertama, sistem tu. Alhamdulillah Allah Ta'ala atur sistem. Ada dah, pelan tu dah ada. Buka Quran, buka hadis kita jumpa. Yang kedua, al-quwwah, ada kekuasaan. Kalau ada pelan saja, kalau kita nak orang pelan comel dah, itu tak ada. Tak ada apa-apa. Ada duit ke? Tak ada. Pandu kan ada. Tanya ada. Pak, duit kan ada. Tukar ada. Tapi tukar kata kalau ada duit dia buat tukar, kalau tak ada duit dia betul sibuk. Kena ada al-quwwah, kekuasaan. Yang ketiga, kena ada kehendak, iradah. Kalau kuasa ada, kehendak tak ada, jadi problem kita. Ada kuasa, keinginan tak ada, kehendak tak ada. Kehendak untuk menyuruh tu, dia panggil political will. Kuasa untuk laksana. Doa pada Allah Ta'ala. Sampai kita usul, ikhtiar, kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Yakinlah, kalau kehendak kuat, keinginan kuat dan kuasa yang ada, Allah Ta'ala akan tolong, akan bantu. Tak pernah saya terfikir sahabat-sahabat kita di Gaza boleh bertahan sampai kali ini dan Israel mengakukan. Tak pernah terfikir senjata paling canggih Amerika yang terbantu senjata, printer yang terbantu senjata, Perancis hantar lagi unit risik lagi, radar lagi, semua benda ada, boleh kalah. Kali pertama Israel menang kalah secara simbolik bila dia minta berdamai. Ni Israel minta mana minta perdamaian. Gencatan senjata bukan daripada Hamas, daripada Israel. Apa maknanya? Dia tengah mengalami kekalahan itu. Mana kita fikir logik? Mana ada fikir banyak kau? Kawasan sempit ya, Gaza sempit ya. 2 juta manusia makan dari mana makanan? Pokok tak ada, gandum tak ada, beras tak ada. Dari mana makanan? 2 juta orang. Masuk ke sepadan Mesir, sepadan tutup. Nak masuk payah. Ada terowong. Tapi nak tampung 2 juta manusia. Sekolah macam mana, perikan itu macam mana, nak main di mana, tak fikir kita. Tapi Tuhan buat sangat luar biasa. Anak yang lahir luar biasa, di bumi yang luas, bumi yang diberkati, allazi barakna haulahu, ya bumi Allah berkati. Semoga dengan ini Allah Ta'ala berkati kampung, Allah berkati negeri kita. Allah, sebab Allah janji Allah Ta'ala, walau anna al-qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk sebuah negara itu beriman dengan Allah Ta'ala, bertakwa kepada Allah, Allah akan turun keberkatan dari langit dan Allah keluarkan keberkatan daripada bumi. Walakin kazzabu, saya kata Allah, manusia mendustakan nabi-nabi, mendustakan Quran, mendustakan apa yang Allah Ta'ala beritahu, maka Allah timpul kepada mereka azab yang pedih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita sama, insyaAllah. Saya sekarang telah sebab dulu malam ini sempurna dengan muslim bermain dewa yang mau cuba sekolah, insyaAllah. Dan saya terima saja pasal tolak awal kerana mungkin jauh sikit nanti ke 6 sirah berkaitan. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua dan ya semoga Allah Ta'ala bagi peraturan-peraturan kemenangan kepada kita, insyaAllah. Allahu a'lam. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma zidna wa la tunqusna wa akrimna wa zidna wa qina wa qina. Rabbana taqabbal minna wa
Sallallahu alaihi wasallam.